Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim meriwayatkan ataupun menyebut sebuah hadis daripada Allah Azza wa Jal, hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, qala Allah Ta'ala qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah Ta'ala asna alayya 'abdi wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allah 'azza wa jalla majjadani 'abdi aw qala fawwada ilayya 'abdi wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim qala Allah 'azza wa jalla hadha baini wa baina 'abdi hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wa idza qala al-'abd اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أو كما قال الله عز وجل فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Hadis ni maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis ni. Allah Ta'ala kata qasamtu salah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membahagikan salat di antara diriku, di antara zatku dan juga hambaku kepada dua bahagian. Allah menyebut dalam hadis ni aku bahagikan salat, tetapi sebenarnya bukan salat, tetapi sebenarnya Fatihah. Disebutkan dalam hadis ini salat majaz mursal, alaqatuhu kulliyah. Disebutkan salat kerana kepentingan Fatihah. Kerana dalam hadis yang lain Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sahih tanpa membaca Fatihatul kitab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam salat ini Allah mengisyaratkan di dalam salat ni benda yang paling utama adalah Fatihah. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-hajju arafah, haji itu adalah Arafah. Sedangkan haji itu ada ihramnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada melontarnya, kan? Ada bercukur dan memotong rambut. Tetapi bukan Nabi nak nafikan yang lain, tetapi Nabi nak kata antara unsur yang terpenting di dalam haji adalah Arafah. Seperti mana unsur yang paling penting di dalam salat ini adalah Fatihah. Kenapa Fatihah ini dianggap sebagai perkara yang sangat penting sehingga dipanggil sebagai Ummul Kitab, ibu segala kitab? Kerana di dalam Fatihah ini terangkum semua perkara yang ada di dalam Al-Quran. Kuncinya dalam Fatihah. Kerana apa Fatihah? Kerana dalam Fatihah ada pujian kepada Allah. Kerana dalam Fatihah merupakan pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. Kerana di dalam Fatihah merupakan doa seorang hamba kepada Tuhannya. Dan juga di dalam Fatihah kita minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada jalan-jalan orang yang beragama tetapi sesat. Maka sebab itu orang yang membaca Fatihah, dia akan dapat rasa sesungguhnya Fatihah ini betul-betul mukjizat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang mana kalam Allah tidak sama dengan mana-mana kalam makhluk yang lain. Sebab tu kita tengok dalam Fatihah ni sebagai contoh, ia merupakan kata-kata yang seimbang, balance, seimbang, sangat seimbang.
Kerana apa? Dalam Fatihah kita ada berapa ayat? 7 ayat. Khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama masukkan bismillah sebagai ayat yang pertama, sebahagian ulama pecahkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat yang berbeza. Baik, kita tengok Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dua ayat ni puji Allah. Maliki Yaumiddin, iktiraf seorang hamba bahawasanya Allah akan memiliki hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim, merupakan doa seorang hamba kepada Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita minta supaya Allah berikan kita jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai. So kita tengok dalam ayat Fatihah ada perkara yang dipanggil sebagai ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ni 3 ayat ni ilmu. 3 ayat ni berkaitan dengan ilmu. Seorang hamba mesti mencari ilmu supaya dapat memahami maksud Allah itu Tuhan sekalian alam. Seorang hamba mesti mencari ilmu supaya dapat menghayati maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seorang hamba mesti menuntut ilmu dalam akidah supaya dapat beriman dengan ayat Maliki Yaumiddin. Tetapi ilmu di dalam Islam ini bukan semata-mata ilmu. Kerana kalau ilmu saja akan menyelamatkan insan, iblis sudah selamat, kerana iblis juga berilmu. Sebab tu tuan-tuan dan puan, Nabi tak pernah suruh kita untuk berhadapan dengan iblis. Tetapi Nabi minta kita untuk kita minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan dengan Allah daripada iblis. Kita tak disuruh lawan iblis, kita disuruh minta perlindungan dari iblis. Kenapa? Kerana iblis ni bijak. Dia ada ilmu, tetapi ilmu tidak membawa dia untuk taat dan patuh kepada arahan Allah. Sebab tu kita minta perlindungan. Jangan berdepan, kerana kalau kamu berdepan dengan dia, dia akan guna pelbagai cara untuk menyesatkan kamu dan menjadikan kamu terkeluar daripada landasan yang benar. Maka sebab itu kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada iblis, daripada syaitan yang dirjam. Maka dalam ayat Fatihah ni ada ilmu, tetapi ilmu semata tak menyelamatkan insan. Ilmu semata tidak menyelamatkan insan. Maka sebab itu kita minta daripada Allah itu doa. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dengan beramal. Setelah beramal baru minta kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang engkau murka. Maka dalam surah ni ada sebut satu golongan, kami tak mau jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Orang yang mempunyai ilmu tetapi orang yang tidak amanah dengan ilmunya. Kebanyakan mufassir mentafsirkan golongan yang dimurkai ini adalah golongan Yahudi. Kenapa Yahudi? Yahudi ni Allah Ta'ala berikan mereka kitab dan mereka selewengkan kitab, tidak beramal dengan ajaran kitab setelah berilmu tentang kitab, dan mereka selewengkan mengikut kepentingan hawa nafsu mereka. Maka kita kata pada Allah, kita minta, ya Allah, kami mahu ilmu, kami akan beramal dengan ilmu, dan tolonglah bimbing kami supaya ilmu kami selari dengan amal kami. Bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa golongan sesat? Kebanyakan mufassirin mentafsirkan golongan Nasara,
Kenapa Nasara sesat? Kerana mereka perlu agama, mereka rasa mereka beragama, tetapi agama mereka tidak didasari dengan ilmu yang benar. Mereka hanya ada semangat beragama, tetapi agama itu tidak didasari dengan wahyu yang tepat, sehingga mereka menyeleweng daripada agama yang benar. Maka kita minta kepada Allah, ilmu dan amal jalan seiring, setelah itu datangnya doa. Kerana kalau ilmu tanpa amal, kita akan jadi seperti orang yang dimurkai. Manakala amal tanpa ilmu, kita akan jadi seperti golongan yang sesat. Ini yang disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, orang yang ingin kepada agama ni, dia akan sesat dengan salah satu daripada dua. Orang yang beragama ni, nak pada agama ni, dia akan sesat sama ada salah satu daripada dua. Sama ada dia melampau dalam agama, ataupun dia jahil tentang agama. Orang nak pada agama, dia akan sesat juga. Bila mana satu dia melampau, satu lagi dia sesat, dia jahil. Yang buat maksiat apa semua, dia pun tak mau agama. Yang ni yang mau agama. Sebab tu jangan ingat, bila kita mau pada agama, kita akan selamat. Syaitan akan gunakan cara, orang yang nak pada agama pun boleh sesat, orang yang nak kepada agama pun boleh dimurkai. Maka sebab itu, kalau kita memahami Fatihah dengan betul, kita akan jadi manusia yang seimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis ni, Allah Taala kata, aku bahagikan Fatihah kepada dua bahagian. Ada untuk Allah, ada untuk hamba. Dan aku akan bagi apa yang hamba aku minta. Ini yang Nabi sebut dalam hadis, ju'ilat li qurrata aini fis salah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dijadikan oleh Allah untuk aku ni penyejuk mata aku dalam salat. Dalam hadis, di awal hadis itu Nabi sebut, hubbibali min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat li qurrata aini fi salah. Aku dijadikan cinta kepada wanita dan juga wangi-wangian, tetapi penyejuk mataku Allah Ta'ala jadikan di dalam salat. Ada beza. Bila Nabi kata aku dijadikan oleh Allah mencintai wanita, Nabi nak bagi tahu kepada orang yang beragama, Nabi nak bagi isyarat, bukan semestinya bila kamu nak pada agama kamu kena tinggalkan perempuan. Boleh kahwin dalam Islam ni, tak ada istilah kerahiban. Dan bukan bermaksud bila kamu nak pada agama, maksudnya pakaian kamu kena lusuh, kotor dan berbau busuk. Boleh pakai pakaian yang wangi bagi orang lelaki dan orang perempuan kalau dalam rumah. Kalau kat luar janganlah. Kerana wangian wanita ini merupakan perhiasan dunia yang Allah Ta'ala halalkan kepada mukmin dengan disiplinnya. Tetapi Nabi berikan satu benda yang lebih penting daripada tu, lebih daripada sekadar dicintai. Nabi kata, Allah menjadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Lebih tinggi, kerana penyejuk mata ni cinta tahap tinggi. Ada je orang bercinta tapi mata tak sejuk pun. Ada tak? Ada, cuma tak mengaku je sebab dia bawa bini sekali kat sini. Kadang-kadang mata tak sejuk pun tengok perangai, teruknya perangai, tapi aku sayang kat dia kan. Isteri pun tengok suami, aduh dia ni perangai, tak tolong langsung di rumah, tapi sayang kat dia. Tengok anak, sayang kat anak.
Sebab tu kita doa kepada Allah kan, dalam doa yang warid, dia kata apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, rezekikan kami daripada isteri kami dan juga anak-anak kami penyejuk mata. Kita tak minta Allah Ta'ala supaya kita cinta pada isteri anak, kerana benda tu obvious. Kebanyakan orang cinta pada isteri, cinta pada anak, benda tu tak perlu minta pun. Tapi minta supaya isteri dan anak menjadi penyejuk mata, kerana benda tu level yang tinggi, cinta dan menyejukkan mata bila tengok. Ramai orang ada isteri dan cinta pada isteri dah kan, tapi berapa ramai yang bila tengok isteri bahagia? Nabi kata di antara perempuan yang baik itu, isteri yang baik itu, bila tengok gembira. Bila kita tengok gembira, bila kita suruh dia taat, bila kita tak ada dia jaga maruah kita. Jadi Nabi kata dijadikan salat itu penyejuk mata untuk aku. Kenapa penyejuk mata? Kerana dalam salat ni, bagi orang yang memahami maksud Fatihah pun cukuplah. Besar makna Fatihah. Bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Iktiraf kita kepada Allah, Allah memiliki segalanya. Apa yang ada dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, semua Allah Ta'ala punya. Kita puji Allah. Puji Allah atas nikmat yang Allah bagi pada kita, sama ada yang kita sedar ataupun yang kita tak sedar. Kadang-kadang kita banyak puji Allah atas nikmat yang kita sedar, tapi berapa banyak nikmat yang kita tak sedar, kita lupa nak puji Allah. Maka 17 kali sehari wajib kita puji Allah dalam salat, dalam Fatihah. Nikmat yang kita sedar banyak lah, dapat bonus, tapi banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang kita tak sedar, kita kena puji Allah. Jadi dalam salat bila kata qurrata a'yun, qurrata aini, penyejuk mata, kita puji Allah atas nikmat yang kadang-kadang kita tak sedar pun. Itu nikmat. Apa nikmat yang kita tak sedar biasanya? Kadang-kadang kita tak sedar pun nikmat tu. Nikmat sihat, nikmat ada waktu lapang kan? Ini yang disebut dalam hadis. Nabi kata ni'matan maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia yang lain tertipu, selalu tertipu, sihat dan masa lapang. Kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala tak bagi nikmat banyak kat kita. Sebab apa? Sebab kita tak kaya. Biasa tu nikmat yang disedari lah, pasal apa aku tak kaya kan. Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang nikmat kaya Allah Ta'ala bagi, tapi Allah Ta'ala ambil nikmat lain. Saya ada seorang kawan, jutawan, duit banyak, kebun banyak, tapi tak boleh makan banyak benda, kabut. Tuhan bagi nikmat kaya kat dia, tapi Tuhan ambil nikmat yang lain. Orang miskin, Allah Ta'ala tak bagi nikmat kaya kat dia, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat makan sedap kat dia. Dia makan telur goreng ikan masin pun sedap. Nikmat yang tidak disedari, kena syukur. Allah Ta'ala itu adil dalam memberikan rezeki, maka pujilah Allah. Saya duduk di sini jadi pensyarah, ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Saya baca kitab, saya baca research orang, dan saya dibayar gaji. Ada orang baca kitab tak dibayar gaji. Nikmat yang kita tak sedar, puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah atas nikmat iman dan Islam. Puji Allah atas nikmat yang Allah gerakkan jiwa kita nak pergi salat. Uish, itu nikmat besar bila Allah Ta'ala tak gerakkan hati kita nak buat dosa. Nikmat besar tu. Sebab tu puji Allah. Kerana orang munafik kalau dia orang nak pergi salat, qamu kusala kan, mereka bangkit salat dalam keadaan bermalas-malasan kan. Tapi kita Allah Ta'ala gerakkan hati untuk pergi salat.
terikat jiwa dengan salat. Dah masuk waktu Zuhur dah ni, pergi salat. Ada orang Allah Ta'ala gerakkan jiwanya nak buat maksiat je. Hari ni apa maksiat aku nak buat? Kita tak. Alhamdulillah, nikmat yang kita tak sedar Allah Ta'ala beri. Puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Rahman, Allah Maha Pengasih kepada semua makhluk, tidak kira yang kafir atau yang mukmin. Ar-Rahim, Tuhan yang pengasih bagi orang-orang mukmin. Jadi bila kita puji Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi orang yang buat dosa, orang yang buat dosa, kan dalam hadis disebut bila satu orang nak taubat pergi sunat untuk dia salat sunat, kan dalam salat sunat tu ada Fatihah, dia kena lalu ayat ni, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila dia berdosa, dia taubat kepada Allah, dia baca ayat ni, terdetik dalam jiwa dia, Allah ni Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim, Allah akan ampun dosaku dan aku yakin setelah aku bertaubat dengan taubat yang nasuha. Maka ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim membuka pintu raja, membuka pintu pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla apabila seorang hamba membacanya. Dan bila kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan jawab. Tuhan kata, Hamidani abdi, hambaku memuji diriku. Dan bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, terdetik dalam jiwa kita kata Allah Maha Pemurah, yang menerima taubat hamba tanpa perlu kita tebus apa pun. Taubat ni mudah sangat. Dalam syariat Muhammad, Allah Ta'ala sediakan jalan taubat untuk semua jenis dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Besar pintu taubat ni dan tidak tertutup sehingga matahari naik pada barat. Jadi hamba yang baca ayat ni sepatutnya timbul keinsafan dalam diri dia. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan besarnya rahmat Allah Ta'ala ni, bila mana Allah janjikan bagi setiap pahala yang dilakukan oleh insan, gandaan pahalanya paling tidak 10, paling kurang 10. Tapi kalau dosa Allah Ta'ala tak bagi ganda, satu dosa satu. Kalau pahala ni paling kurang ganda 10, boleh pergi 700, boleh pergi lebih lagi. Maka sebab tu kita kata, besarnya rahmat Allah, besar rahmat Allah. Maka sebab itu orang yang pergi salat ni, dia akan rasa salat penenang jiwanya. Sebab tu Nabi kata penyejuk mata, Maliki yaumiddin. Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan kata majadani abdi, hambaku, athna alayya abdi, hambaku memuji diriku. Wa idza qala al-'abd, Nabi Allah Ta'ala kata bila seorang hamba membaca dalam Fatihah, Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Allah Ta'ala jawab, majadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Dalam riwayat yang lain, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan segalanya kepadaku. Apa maksud menyerahkan segalanya ataupun mengagungkan aku? Maksudnya, orang yang bila masuk dalam salat, sebelum salat dia berhadapan dengan dunia. Kita tak boleh menafikan diri yang kita ni hidup dalam dunia. Kita akan berinteraksi dengan orang. Ada kalanya kita dizalimi oleh orang dan ada kalanya kita menzalimi orang. Betul? Jadi bila kita masuk dalam salat, kita baca ayat Maliki yaumiddin, kita dengar imam baca Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita buat zalim ke orang, ayat ni sepatutnya menggetarkan jiwa kita. Kerana kalau aku buat zalim ke orang, mungkin tak ada orang ambil tindakan pada aku sebab aku bos dekat tempat tu. Tapi kamu kena ingat,
Ada satu hari nanti kamu akan dihadapkan di hadapan Tuhan yang paling berkuasa, yang tidak ada manusia ataupun makhluk lain yang berkongsi kuasa dengan dia, yang mengetahui segala-galanya kezaliman yang kamu buat pada orang lain. Maka kalau orang yang menzalimi orang lain lalu ayat ni, dia akan rasa khauf, dia akan rasa takut. Suami yang zalim pada isterinya, bos yang zalim kepada anak buahnya, pemimpin politik yang zalim pada rakyatnya, bila baca ayat ni, dia akan takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang dizalimi, ini bagi orang yang menzalimi ni, patutnya takut bila baca ayat ni. Bagi orang yang dizalimi, bila baca ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, dia bila baca ayat ni, dia dizalimi oleh orang dan dia tak boleh nak balas, kerana dia ada agama. Kerana agama ajar dia bukan balas kezaliman dengan makian atau cercaan, dan tak ada ruang lain untuk dia bela kezaliman yang berlaku atas diri dia. Dia kata, tak apa, aku ada hari di hadapan Allah yang mana aku akan mengadu di hadapan Allah. Ayat ni bagi orang yang dizalimi membuka pintu harapan. Buka pintu harapan kepada hamba supaya tidak putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sejauh mana pun kita dizalimi, bacalah Quran, bacalah Fatihah dalam salat dan hayatilah maknanya, kerana kita akan dapati dalam Fatihah itu ada segala makna yang boleh memujuk jiwa hamba yang dizalimi. Kadang-kadang kita disalahfahami dan kita difitnah. Kita tak ada duit banyak pun nak pergi saman orang fitnah kita, dan bukan senang nak saman fitnah orang ni. Tapi orang fitnah kita, saya tak pernah kata pun orang yang ucap apa ilahi lastulil firdausi ahla ni sebagai syirik dan kafir. Saya tak pernah kata. Tapi ada orang kata saya kafir dengan Imam Syafi'i sebab itu. Kita bila baca kita sakit hati. Tak apa, pergi salat. Pergi salat. Kerana dalam salat itu ada penyejuk mata. Sebenarnya kita buat seminar salat ni, bab hukum hakam ni disiplin lah. Tapi yang lebih tingginya, setelah kita tahu disiplin salat, kita memahami maqasid salat. Ni maqasid salat. Salat menjadikan hamba itu buka pintu takut dan buka pintu harap dan buka pintu syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan buka pintu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila sampai kat tu, iktiraf seorang hamba. Kita iktiraf, ini perjanjian antara hamba dengan Tuhan. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Ni perakuan hamba. Di tengah-tengah Al-Quran, Tuhan kata, hadza baini wa baina abdi. Inilah perantara antara aku dengan hamba aku. Tuhan yang kita sembah. Ini yang saya sebut mula-mula tadi. Itu ilmu yang awal, kemudian mesti ada amal. Yang mana amal, sembah Allah dan minta tolong pada Allah. Lepas tu baru datang doa, ihdinas siratal mustaqim. Doa seorang hamba kepada Tuhan, pengharapan dia, wahai Tuhan, Engkaulah berkuasa untuk memberikan jalan yang lurus kepada aku. Maka sebab itu seorang hamba bila dia masuk dalam salat, dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, yang apabila dia membaca Al-Fatihah, Tuhan menjawab bagi setiap ayat yang dia baca dalam Fatihah. Tuhan jawab. Sebab itu kata Ibn Qayyim, seeloknya seseorang yang membaca Fatihah, bila dia berhenti di hujung ayat, dia kena rasa dalam diri dia Allah menjawab ayat yang dia baca. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi
mengatakan bahawasanya ini hadis yang merupakan praktikal kepada hadis ihsan yang disebut dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar daripada Nabi SAW. Kan Jibril kata apa? Jibril tanya Nabi tentang ihsan. Nabi kata ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan apabila kamu merasai Allah sedang melihat kamu. Jika tidak, kamu kena rasa Allah. An ta'budallah ka'annaka tarah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Jika tidak, kamu kena rasa Allah melihat kamu. Ni praktikalnya ihsan. Bila kita baca, kita kena yakin Allah menjawab. Kita yakin Allah menjawab segala munajat kita. Maka inilah maqasid yang tertinggi, ataupun kita kata objektif yang tertinggi daripada pensyariatan membaca Fatihah di dalam salat. Sebab tu lepas ni mudah-mudahan Fatihah kita, Fatihah yang memberikan khusyuk, Fatihah yang membuka pintu harap kepada Allah, Fatihah yang membuka pintu takut kepada azab Allah, Fatihah yang memberikan ataupun yang membuka pintu syukur kepada Allah atas nikmat yang kita sedar dan tidak sedar. Mudah-mudahan salat kita bukan hanya salat zahir, tetapi salat juga salat batin. Salat batin maksudnya salat yang mana bukan hanya zahir saja salat, batin juga turut salat dan memahami maksud Fatihah dengan sebenar-benar faham. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salat kita akan menjadi khusyuk insya-Allah sekadar yang mampu.